أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وتوابه سبحانه مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali untuk memperkatakan ayat 231 hingga 237 surah Al-Baqarah, iaitu memperkatakan tentang kebebasan wanita Islam yang beriman dan secara tak langsung memperkatakan pernikahan saya bersama Mr. Michael Jackson. Okey, kita mulakan segera untuk ayat 2, 3 dan 4 insya-Allah. Sebelum ini saya telah pun memberitahu tentang ayat 2, 3. Jadi rasanya tak perlu terlalu memanjang mengulanginya. Cuma mungkin sedikit untuk mengulanginya, mengingatkan kembali. Tapi sebelum tu saya nak beritahu, sebelum ini waw ini ada perubahan sikit, technical error. Waw ini saya letak tengah-tengah, tapi saya ubah ke tepi sebab kalau saya salah saya letak tengah-tengah, dia bermakna ada dua untuk membuat ayat ini. Nanti membuat orang keliru lah. Saya pun boleh jadi keliru. Sebenarnya dia tak dua kali wa. Untuk ayat 2 tidak ada dua kali wa. Satu kali wa saja dan saja. Dan wa untuk ini adalah untuk ayat yang lain. Maksudnya ayat yang cabang ranting ini. Wa yang ini adalah, itulah sebab yang membezakan wa dia. Satu wa yang ada dalam ayat, satu wa adalah dari ayat yang sebelumnya. Sambungan daripada ayat sebelumnya. Wa yang ini, yang atas ni, yang mula-mula wa ni ayat utama. Maksudnya sambungan daripada ayat wa utama. Yang ini wa yang ada di dalam ayat yang saya perkatakan semalam, iaitu ayat 1A, iaitu ranting daripada cabang ayat 2, 3, 1 ini. Ayat pertama ini dan ranting dia 1A yang saya beritahu semalam. Jadi saya rasa itu saja tambahan untuk memberitahu sedikit perubahan dan juga sedikit penjelasannya.
Okey, sebelum tu saya rasa semalam saya dah memberitahu tentang ayat 2, kenapa dia boleh berlakunya uh, terjadinya dua ayat yang berbeza, dua ayat yang sama tetapi dia berbeza berbeza, bukan ayat yang sama, tambahan daripada ayat satu, ayat khas untuk ayat yang kedua. Manakala yang satu lagi ini, ayat yang telah saya beritahu semalam adalah sambungan daripada ayat yang lain. Maksudnya Allah menggunakan perkataan ataupun ayat yang sama untuk memperkatakan dua perkara yang berbeza. Itu perkataan yang lebih tepat. Yang ayat sebelum ni saya dah terangkan, maksudnya ia adalah cabang ranting daripada ayat 1 ini dan dia termasuk dalam ayat 2 ini. Manakala ayat yang kedua yang betul-betul dia adalah ini sahaja, yang mana ia melibatkan ayat sebelum ini. Dia bersambung dengan ayat sebelum ini. Seperti yang saya tunjukkan dalam graf ni, dalam carta ini, dia ada sambungan lagi untuk ayat lain, ayat sebelum ini. Maksud dia ayat 2, ini ayat 231, jadi ayat 230, ayat 229, dia masih lagi memperkatakan perceraian, pernikahan perceraian. Jadi ia terlibat. Kalau mungkin saya buat dari awal, dia akan dapat ditunjukkan lah. Tapi sekarang saya mulakan, saya nak memperkatakan dari ayat 231, jadi setakat ini sahajalah yang boleh saya beritahu. Saya tak boleh nak sambungkan dengan yang sebelumnya, dengan ayat yang sebelumnya. Jadi kalau saya membuatnya mungkin memakan masa yang lebih banyak dan lebih lama. Jadi cuma nak memberitahu tentang kenapa dia ada dua ayat yang berbeza, menggunakan perkataan yang sama tapi ayat yang berbeza. Okey, jadi kita tengok terus kepada ayat yang kedua, cabang ayat yang kedua. Sebab cabang ayat pertama sudah selesai semalam. Jadi sekarang cabang ayat yang kedua ya. Jadi kita tengok dulu ayat dia. Ini ayat dia. Kita bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tumsikuhunna ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Terjemahannya, dan jangan memegang mereka berniat menjahati demi untuk kamu menyusahkan mereka, dan sesiapa berbuat demikian sesungguhnya dia menzalimi dirinya, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah dengan semua perkara amat mengetahui. Ini untuk ayat 2. Jadi kita tengok chart dia, carta dia. Ini dia. Ayat ni sebenarnya khusus untuk sambungan daripada ayat yang sebelum ini, dan tapi Allah meletakkan sini sebab dia juga berkaitan dengan ayat ini. Jadi dia tu sebabnya Allah letakkan di ayat yang ke-231. Jadi itu sahaja rasanya ayat kedua. Saya tak perlu memberitahu lebih detail lagi sebab semalam pun saya dah memberitahunya. Cuma nak membacakan je ayat tersebut. Dan ayat yang ketiga juga begitu. Saya dah beritahu semalam. Saya tak perlu menjelaskan lagi dia punya maksud ayat sebab saya dah pun memberitahunya semalam. Cuma saya bacakan sahaja ayat tersebut.
ayat ini. Jadi untuk ayat ketiga ini kita tengok juga ayatnya yang untuk ayat penuh untuk ayat ketiga. Ini untuk ayat ketiga ya. Wa ni a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tattakhidu ayatillahi huzwa wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in 'alim. Terjemahannya, dan jangan kamu mengambil ayat-ayat Allah dengan cara, dalam kurungan, memutarbelitkannya, dan ingatlah nikmat Allah ke atas kamu dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah dengan semua perkara amat mengetahui. Itu ayat yang ketiga. Jadi saya pun tak perlu memperkatakan ayat yang ketiga ini kerana semalam saya dah memperkatakannya. Cuma saya nak sambung ayat keempat. Ayat keempat inilah dia. Kita terus pergi ke ayatnya. Ini dia ayat dia. Yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وَيُعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Terjemahannya, dan apa yang diturunkan ke atas kamu dari sesuatu kitab dan sesuatu hikmah, dinasihati, diperingatkan kamu dengannya, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah dengan semua perkara amat mengetahui. Ini ayat keseluruhan untuk cabang ayat yang keempat. Jadi kita tengok ini ya. Saya terangkan sikit. Ayat ini sebenarnya khusus kepada orang yang apa yang diturunkan ke atas kamu dari suatu kitab. Maksudnya orang yang berilmu lah dalam bidang ni. Sama ada para pakar ilmuwan Islam ke, pakar motivasi ke, yang menasihati orang yang mereka yang terlibat dalam perceraian ini, masalah ini, ataupun mereka yang pemberi nasihat lah, pakar kaunseling ke, ataupun ibu bapa sendiri ke, ataupun suami isteri itu sendiri yang sepatutnya semua orang Islam mengetahui, tetapi yang menasihati itu lebih sepatutnya dialah yang lebih mengetahui kan, dia menasihati. Jadi dia apa yang diturunkan ke atas kamu dari sesuatu kitab dan suatu hikmah. Suatu kitab ni suatu ilmu lah, satu ilmu yang ada kena mengena dengan masalah ini, dan suatu hikmah ni dekat kepada mungkin sunnah yang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang ada yang dia tahu, diperingatkan ataupun dinasihatkan mereka dengannya. Ilmu itu mengingatkan kita ataupun memberi peringatan kepada kita, memberi nasihat kepada kita untuk membuat perkara yang sepatutnya, bukannya membuat perkara yang selainnya. Dan Allah mengingatkan balik begitulah, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah dengan semua perkara amat mengetahui. Jadi itulah ayat yang keempat. Dan selesailah. Selepas ini saya sambung untuk dia punya ringkasan ataupun kesimpulan, sebab ini pun dah tinggal sikit. Saya akan sambung, dah hampir ke 15 minit. Jadi saya akan sambung ke video yang
klip video yang kedua pula.